tidak benar, dengar baik-baik ya, tidak benar tindakan mempernaamakan Allah dengan nama tidak benar mempernaamakan Allah dengan nama iaitu mendakwa antara nama-nama Allah adalah ataupun daripada huruf Arabnya alif, hamzah di atas tu, kemudian ha pula Ada sebagian pihak mendakwa itu nama Allah. Hakikatnya ini tidak betul. Ya. Sebagaimana yang didakwa oleh sebahagian manusia. Sebagai pihak dia mendakwa itu nama Allah. Ya. Mungkin benda ni di tempat kita jarang kita dengar. Tetapi di beberapa negara Islam ada sebahagian daripada mereka mendakwa itu nama Allah. Terdapat ramai dari kalangan yang menisbahkan diri mereka kepada Asyadziliyah. Apa itu Syadziliyah? Tariqatus Syadziliyah, tarikat Syadzili. Siapa pula, apa pula Syadziliyah ni? Syadziliyah nisbah kepada Imam Asy-Syadzili rahimahullah, seorang wali yang besar. Di zaman dia orang menjadi rujukan oleh ulama di zaman dia. Seorang wali, orang alim dan wali, Al-Imam Asy-Syadzili, meninggal di Mesir. Tarikat Syadziliyah nisbah kepada beliau. Dalam Islam ni dia ada istilah tarikat. Tarikat ni ibaratun, dia tarikat ni apa? Dia umpama ketarikat adalah seseorang mengambil ijazah daripada mursyid yang fiqh, zikir-zikir tertentu, dan mursyid itu membimbing dia mursyid. Dan sedia maklum, kena ingat ya, mengambil ijazah zikir tarikat bukan fardu ain. Nampak? Bukan fardu ain, mana bukan wajib semua orang kena buat ya. Yang wajib ni apa ni? Solat 5 waktu wajib Belajar ilmu akidah itu wajib fardu ain. Belajar ilmu fardu ain itu wajib. Mengambil ijazah zikir tertentu daripada syekh tarikat tertentu bukan fardu ain. Maknanya bukan wajib ke atas setiap mukallaf. Terbuka kepada sesiapa. Kalau siapa yang mengambil daripada seseorang yang benar-benar wali dan alim dan beramal di bawah bimbingan dia, insya-Allah dia akan menemui kebaikan yang begitu banyak. Kalau dia tak nak ambil ijazah zikir tarikat pun tak apa. Dia hanya memberi tumpuan kepada membaca Al-Quran contohnya, macam kita lah, berselawat dan selainnya, itu pun tak apa. Kenapa ini disebut? Sebab ada golongan orang-orang jahil. Ni jahil ni, jahil ni orang tak cerdik lah, orang tak berilmu. Dia mendakwa mengambil ijazah zikir tarikat ni wajib. Siapa tak ambil tak sempurna. Ini tak betul. Kita tanya dia, ada dalil tak? Ada dalil tak? Mana dalil kau? Tarikat kita terima, tak ada masalah. Tasawuf kita terima. Tapi sampai kalau kau mendakwa wajib ni, semua kena ambil ni, tak ambil ni berdosa, masuk neraka. Itu dah gila dah tuan-tuan. Ini ada kelompok ni. Ni kelompok melampau dia panggil. Melampau yang bertopeng dengan nama tasawuf dan tarikat. Dah masuk di tempat kita. Dia bukan ahli sufi ni, ahli mutasawwif. Nampak Jadi dia katanya dalam syarahan ini ada sebagai golongan nisbah kepada diri mereka kepada Syadziliyah, kepada pengikut tarikat Syadzili. Ada sebahagian daripada mereka beriktikad, percaya dalam hati sedemikian. Percaya apa? Dengan dan terdapat di dalam buku mereka bahawa di antara nama Allah adalah Ada sebahagian daripada mereka yang menisbahkan diri mereka kepada pengikut tarikat Syadziliyah, mendakwa itu nama Allah. Dalam kitab-kitab mereka pun disebut itu adalah di antara nama-nama Allah.
Padahal itu bukan nama Allah. Tidak ada dalil daripada Al-Quran walaupun sunnah Nabi SAW yang menyatakan Allah Ta'ala itu, antara nama-nama Allah Ta'ala itu ataupun itu nama Allah. Dengar baik-baik tuan-tuan. Jangan tertipu dengan kelompok-kelompok tertentu sehingga menyebarkan sesuatu yang tidak benar, seperti isu ini, perkara ini, dia kata nama Allah. Lalu mereka pun buatlah majlis zikir, mereka buat halaqatul zikr, mereka berzikir, mula-mula sebut Allah, 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 kemudian ini bahaya tuan-tuan. Ya, ini tak betul ni. Ini bukan majlis zikir menyebut nama Allah, ini majlis laghaw, tak ada manfaat. Ya. Padahal kenapa ni bukan di antara nama Allah? Padahal merupakan lafaz yang menunjukkan pengaduan sakit. Itu makna lafaz yang menunjukkan merupakan lafaz yang menunjukkan pengaduan sakit, mengerang kesakitan. Maknanya seseorang yang dalam keadaan kesakitan, kebiasaannya dia akan menyebut ini disebut dalam kamus-kamus Arab. Ada makna dia tapi bukan nama Allah. Apa makna tadi? Orang lafaz yang menunjukkan seseorang itu mengadu sakit. Itu bukannya nama Allah. Dan juga untuk menzahirkan rasa sakit. Begitu juga untuk menzahirkan rasa sakit. Kebiasaan kita nampak di depan mata kita, kalau orang sakit dia akan sebut tak, menahan kesakitan. Keempat-empat mazhab telah menaskan bahawa sebutan membatalkan solat. Ini dalam bab fiqh pula. Kalaulah benar tu di antara nama Tuhan kita, kalau kita mengaji fiqh kan, mana boleh bercakap pelik-pelik ni, boleh membatalkan solat. Jadi kata jadi sini 4 mazhab. Mazhab apa tuan-tuan? 4 mazhab ni. Yang dimaksudkan 4 mazhab ni apa tuan-tuan? Pertama mazhab Syafi'i, Maliki, Hanbali, Hanafi. 4 mazhab dalam fiqh. Mereka bersepakat dan menyebut, menaskan bahawa sebutan membatalkan solat. Seseorang itu tengah solat, saya sebut boleh membatalkan solat. Kenapa pula? Sebab itu makna dia lafaz yang menunjukkan pengaduan sakit, menunjukkan seseorang itu sedang menahan satu jenis penyakit. Maka batallah solat dia. Solat dia bercakap, berkata dengan satu lafaz yang ada makna, tapi bukan itu nama Allah. Batal solat tuan-tuan. Kalau betul lah itu nama Allah, takkanlah ulama kata batal solat. Dalam solat kita sebut nama Allah, tak ada masalah. Ini bukan nama Allah ni. Nampak? Tuan-tuan, jika daripada nama Allah, maka pasti ia tidak akan membatalkan solat. Ya, maka bukan nama Allah. Nampak? Ini kita menolak dakwaan golongan orang panggil sufi palsu. Sufi tapi palsu, pembohong, penunggang nama sufi, penunggang nama tasawuf, penunggang nama tarikat. Penunggang, dia menunggang ni, dia mempergunakan nama macam orang menunggang agama Islam. Ya, begitulah tuan-tuan. Ada juga kelompok dia menunggang nama tasawuf, menunggang nama ahli sufi, menunggang nama alim ulama, syekh-syekh tarikat yang muktabar. Dia menunggang, dia menggunakan, dia mempermain-mainkan manhaj ahli tasawuf. Ya, mereka berpegang itu nama Allah. Tak tahulah kenapa, memang sakit otak kot diorang ni. Kemudian mereka buat majlis zikir, melompat, berguling, tak terbang ada lah. Ya, bukan isu melompat berguling itu, tapi tu dia maksudkan Allah. Ada sebahagian sahabat-sahabat kami dulu, dia pernah berdepan dengan kelompok ini dalam satu majlis.
di dalam satu masjid yang besar di luar negara, di Timur Tengah. Mereka buat manja, lalu ditanya, itu apa yang kamu sekalian maksudkan? Maka mereka jawab apa? Itu adalah ringkasan daripada nama Allah. Maka dikhabarkan kepada mereka, apa yang kamu dakwa itu adalah batil, tidak betul. Itu bukan nama Allah. Itu bukan nama Allah. Kalau nak berzikir, sebut nama-nama yang jelas, ya, yang menunjukkan akan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang kamu sebut itu adalah bukan nama Allah, itu makna lain. Dan membuktikan lagi bahawasanya itu bukan nama Allah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita baca ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tatha'aba ahadukum falyadha yadahu ala fihi wa idza qala fa inna asy-syaitana yadhaku min jawfihi." Rawahu at-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dalam kalangan kamu menguap, kebiasaannya menguap ni mulut tutup ke buka, tuan-tuan? Buka lah, kan ada orang menguap tutup tu tak nama menguap. Apabila salah seorang dalam kalangan kamu menguap, tafa'aba yatafa'abu tafa'uban, maknanya menguap, maka hendaklah dia meletakkan tangannya di atas mulutnya. Maknanya tutuplah mulut itu dengan tangan kamu. Dan sekiranya dia berkata maka syaitan akan mentertawakannya dari rongganya. Maknanya syaitan akan masuk ke dalam mulut dan mengejeknya. Syaitan berjaya menguasainya. Bila ini berlaku, syaitan dapat menguasai dia, maka dia akan jadi apa? Malas nak beribadah. Orang-orang yang malas beribadah tu, malas nak pergi belajar ilmu fardu ain ke, mereka telah dibelenggu oleh syaitan. Ya. Sebab itulah bila kita bangun tidur, kan ada hadis Nabi SAW, manusia ni bila tidur ni diikat oleh dengan 3 ikatan. Ni ada hadis. Apabila dia bangun, menyebut nama Allah. Orang sekarang ni bangun, buka Facebook dulu, buka handphone dulu. Ya. Buka tak tahulah TikTok apa benda. Tak ada pun nak sebut nama Allah. Ya. Bila dia bangun sebut nama Allah, terbuka satu ikatan. Bila dia berwudu, terbuka lagi satu ikatan. Bila melakukan ibadah solat, terbuka satu ikatan. Tiga-tiganya terbuka, maka dia menjadi seorang hamba yang nasyid, yang rajin. Ya. Yang ini pun begitu. Kalau dia menguap, tak tutup mulut, sebut lagi, syaitan akan mengejek dia daripada dalam tubuh badannya. Jadi hadis ni, tuan-tuan, menunjukkan itu bukan nama Allah. Kalaulah itu adalah nama Allah, seperti yang didakwa oleh pendakwa tasawuf atau tarikat yang songsang itu, sudah pasti Nabi tak akan sebut seperti ini. Jadi jelas di sini, tuan-tuan, ya, hadis sahih, rawahu Tirmidzi, Imam Tirmidzi meriwayatkan, dan hadisnya sahih. Ya. Jelas, tuan-tuan, itu bukan daripada nama Allah. Takkanlah sebut ni syaitan boleh ketak ejek kita. Dalam satu hadis, tuan-tuan, mafhum dia, mana-mana pintu ataupun tingkap yang ditutup dengan menyebut nama Allah tidak akan dibuka oleh syaitan. Tidak akan dibuka oleh syaitan. Syaitan nak buka tak boleh. Sebab tuan punya rumah itu
tutup rumah tadi, tutup bilik ke tutup pintu lah ataupun tingkap, sambil menyebut nama Allah seperti bismillah dan seumpamanya. Jadi menyebut nama Allah ni ada kelebihannya. Tapi kalau ni tak ada kelebihan. Nah, inilah hadis ini. Dan ini jelas, dalil yang jelas yang menunjukkan bahawasanya itu bukan di antara nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terbatallah dakwaan golongan mutasawwifah, ahli-ahli yang mendakwa sufi, mendakwa tarikat, tetapi mereka adalah palsu dan pembohong yang bertopeng dengan nama tasawuf dan tarikat. Terbatallah dakwaan mereka dengan hadis yang kita baca. Mereka bukan ahli sufi, bukan ahli tarikat, mereka ahli syaitan, ahli hawa. Mereka tidak mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab berzikir pun tidak mengikut syariat Nabi. Orang zikir sebut nama-nama Tuhan kita yang jelas, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Nah, Allah Ta'ala memiliki nama-nama al-husna, asmaul husna. Bila kamu doa sebut dengan nama-nama itu, tiba-tiba doa zikir ini ada di kalangan masyarakat, di sebahagian negara-negara Islam. Dan ini pun sudah ada di tempat kita. Sedikit demi sedikit mereka akan menyebarkan dakwah songsang mereka ini atas nama tasawuf, atas nama tarikat. Buat seminar tasawuf sana, tarikat sana. Kita ingat betul lah apa dia cakap. Rupanya tak betul juga. Juga dia nak ajarkan kepada masyarakat. Itu belum lagi kita bongkarkan, kita dedahkan yang lain. Ni baru bab zikir. Belum lagi bab yang di kalangan mereka mendakwa Allah Ta'ala boleh bergabung, bersatu dengan makhluk, menjelma dalam makhluk, hululiyah, bersatu dengan makhluk, ittihadiyah, boleh masuk dalam jasad tok guru mereka, tok syekh mereka, ada. Lalu mereka, untuk guru mereka kata pada anak murid dia, akulah Allah. Kenapa pula? Allah dah masuk dalam badan aku. Itu gila tuan-tuan. Kemudian dia kata dia tasawuf. Ini sufi, inilah hakikat sufi. Bukan hakikat sufi, itu hakikat pengikut ahli syaitan. Ini lebih teruk tuan-tuan. Sebab apa? Sebab orang awam dia tak boleh beza dan dia akan ikut, dia akan patuh. Tertipu, mereka tertipu. Mereka tipah tertipu. Jangan jadi tipah tertipu. Saya banyak kali saya beri peringatan kepada jamaah lah. Ya, kalau ada orang duk promote bab tarikat ke tasawuf, banyak kali kita bagi tahu, hati-hati. Kenapa pula hati-hati tu Ustaz tolak tarikat? Tak. Kita tak tolak tarikat, kita terima, tapi yang ada kadang-kadang ni tak betul. Kadang-kadang mereka berselindung dengan nama-nama tarikat tertentu. Tarikat Naqsyabandi, tarikat Badawi, tarikat Syadzili, macam ni. Tarikat macam-macam. Tarikat tu nisbah kepada ulama muktabar, tapi yang kadang-kadang yang membawa sekarang ini sebahagian daripada mereka songsang. Bak zikir pun tak lepas ni pula bak akidah tuan-tuan. Ya, bak menyebut nama Allah ketika berzikir pun salah. Ya. Kita nak mendekatkan diri kepada Allah mengikut manhaj yang ditetapkan oleh syarak, yang dibawa oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, majlis zikir digalakkan, tapi ilmu akidah wajib dipelajari. Majlis zikir kita buat, majlis lawak kita buat, majlis ilmu agama, ilmu akidah lebih utama dibuat. Nampak? Jangan buat majlis zikir, majlis ni, majlis ilmu akidah tak buat. Tak kena lah. Takut-takut jadi tak betul. Jadi itu bukanlah nama Allah. Lebih dahsyat lagi, ada sebahagian mereka mendakwa itu adalah ringkasan daripada nama Allah. Allah tu mungkin payah nak sebut, diringkaskan jadi dia kata zikir tak ada masalah. Tak ada masalah apa. Ini masalah lah tu. Sebutlah Allah, yang sebut tu kenapa? Sakit ke? Ya, tuan-tuan. Ini dah jadi macam gila isen kot. Ya. Jadi hati-hati.
dalam bab ini. Kalau tak ada ilmu agama, tak belajar ilmu akidah, kena hati-hati. Yang belajar ilmu agama pun berhati-hati macam tuan-tuan ni. Yang tak belajar kena lagi berhati-hati. Tapi nak berhati-hati mestilah dengan ilmu. Mesti dengan ilmu. Tak belajar, macam mana dia nak selamat daripada tertipu? Jadi itu bukan nama Allah. Tu makna lain. Ada makna dia dalam bahasa Arab. Maknanya apa tadi? Yang menunjukkan kepada seseorang itu menahan kesakitan. Dan menunjukkan juga seseorang itu menguap keletihan, contohnya. Seperti yang disebut oleh hadis Nabi SAW. Tidak ada pula hadis Nabi, tak pernah dengar lah, wallahu alam, satu hadis yang menyebut itu adalah nama Allah. Takkanlah kita nak ajar pada anak-anak kita zikir bayah tu ni tak betul isim ke? Ya? Sebab apa kita ajar pada anak-anak Allah, kan? Pada bayi-bayi, baby yang kecil, tak adalah Allah juga. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik. Maka bila kita nak berzikir, sama ada secara seorang-seorang ataupun ramai-ramai, terbaik adalah menyebut nama-nama Allah yang jelas. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Wallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minu al-muhaimin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir. Itu yang kita sebut dengan benda ni. Itu ke majlis zikir menyebut nama Allah. Itu majlis sebut nama menahan kesakitan. Ya. Tengok tuan-tuan. Jadi berhati-hati dengan kelompok yang bertopeng dengan nama tasawuf dan tarikat. Walaupun mereka menggunakan nama tarikat yang imam-imam dia tu betul muktabar, seperti tarikat Naqsyabandi, tarikat Syadili, tarikat Rifa'i, tarikat Ahmad Badawi, ya, Imam Ahmad Badawi tu di Mesir tu, dan selainnya. Walaupun mereka menggunakan nama itu, ya, tapi jangan mudah terpedaya, kena hati-hati. Jangan mudah-mudah ajak keluarga, ajak orang rumah, ajak suami ke isteri pergi ke majlis-majlis seperti ini. Kalau kita ragu-ragu, lebih baik kita berada dalam surau ini lagi selamat, tuan-tuan, sambil kita mengimarahkan rumah Allah dengan majlis ilmu akidah. Itu berkaitan dengan isu Jadi kesimpulannya bukan nama Allah. Ya.